angkasawan terkandas di angkasa lepas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Dua angkasawan Amerika Syarikat yang terkandas di angkasa mungkin tidak dapat kembali ke bumi sehingga 2025. Menurut NASA, ia disebabkan masalah yang dihadapi kapsul Starliner baharu Boeing. Kedua-dua angkasawan terbabit Barry Wilmore dan Sunita Williams kini berada di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS sejak Jun. Mereka pada awalnya hanya dijadualkan berada di stesen itu selama seminggu. Namun selepas pelancarannya dari Cape Canaveral di Florida, kapal angkasa Starliner itu hanya dapat berlabuh di ISS pada percubaan kedua kerana masalah enjin. Malah kapal berkenaan turut mengalami kebocoran helium. NASA memaklumkan usaha membawa pulang dua angkasawan terbabit sedang giat dibincang. Dua gempa bumi berukuran 6.9 dan 7.1 magnitud menggegar selatan Jepun siang tadi. Gempa mencetuskan amaran tsunami setinggi 1 meter dijangka melanda beberapa pantai di Pulau Kyushu dan Shikoku. Amaran tsunami juga dikeluarkan untuk wilayah Miyazaki, Kochi, Ehime, Oita dan Kagoshima. Gempa bumi pertama sekitar 4.42 petang waktu tempatan dengan kedalaman 33 km dikesan sekitar 29 km tenggara dari Miyazaki di Kyushu. Gempa kedua pula melanda kurang seminit kemudian pada kedalaman 26 meter 20 km timur laut dari Miyazaki. Setakat ini tiada kerosakan besar dilapor susulan gempa berkenaan. Sementara itu, agensi kaji cuaca Jepun menerusi laman X menasihatkan orang ramai tidak turun ke laut dan menghampiri kawasan pantai sehingga amaran tsunami ditarik balik. Kerajaan Jepun juga telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas sebagai tindak balas menangani kesan bencana itu. Iran akan bertindak balas terhadap pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada masa dan dengan cara yang sesuai. Pendirian itu disuarakan pemangku Menteri Luar Iran Ali Bakri Kani pada mesyuarat tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah, Arab Saudi. Bakri Ali berkata beliau yakin negara anggota OIC lain akan menyokong tindak balas tersebut. Menurutnya, tindakan berkenaan bukan sekadar mempertahan kedaulatan dan keselamatan Iran, tetapi mempertahankan kestabilan dan keselamatan seluruh rantau Asia Barat. Sementara itu, sekutu rejim haram Israel, Amerika Syarikat pantas tampil mahu anggota OIC memberi amaran kepada Iran agar mengelak daripada mengambil langkah untuk meningkatkan konflik. Amerika Syarikat juga telah berhubung dengan beberapa anggota OIC berhubung perkara itu dan yakin tindakan Iran hanya memburukkan lagi situasi di rantau itu. Dalam pada itu, OIC bagaimanapun tidak menyokong sebarang tindakan ketenteraan Iran. Dalam perkembangan berkaitan, mesyuarat tergempar OIC menegaskan Israel bertanggungjawab sepenuhnya atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Pertubuhan itu menyifatkan tindakan itu sebagai jenayah pencerobohan, pelanggaran undang-undang antarabangsa dan kedaulatan Iran. Pengurusi OIC Mamadou Tanggara yang juga Menteri Luar Gambia berkata pembunuhan Ismail Haniyeh berpotensi mencetuskan konflik lebih luas yang boleh melibatkan seluruh rantau. Pembunuhan pemimpin Hamas itu juga tidak akan memadamkan perjuangan Palestin, malah menguatkannya. Arab Saudi menerusi kenyataan timbalan Menteri Luarnya Walid Al-Khuraiji menyifatkan kejadian itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran. Sementara itu, Palestin menggesa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengeluarkan waran tangkap ke atas Menteri Kewangan Israel. Ia susulan kenyataannya untuk membiarkan 2 juta penduduk di Gaza mati disebabkan kebuluran. Kementerian Luar Palestin berkata kenyataan itu adalah pengakuan jelas tentang amalan dan dasar genosid yang dibanggakan rejim.
Malah kenyataan itu secara terang-terangan melanggar prinsip undang-undang antarabangsa dan asas kemanusiaan. Ia juga tidak mengendahkan keputusan legitimasi dan konsensus antarabangsa untuk melindungi orang awam dan menjamin keperluan asas kemanusiaan. Isnin lalu, Menteri Kewangan Israel itu mengeluarkan kenyataan menyifatkan 2 juta orang di Gaza mati kelaparan sebagai wajar dan bermoral. Empat penumpang dan juruterbang terbunuh apabila sebuah helikopter terhempas di daerah Nuwakot, wilayah Bagmati, Nepal pada Rabu. Jurucakap Polis Nepal dan Bahadur Karki berkata kesemua mayat telah ditemukan. Helikopter milik Air Dynasty Nepal itu sedang dalam penerbangan dari Kathmandu ke Shafrobesi di daerah Rasua dan terhempas di Shivapuri, Nuwakot. Pihak berkuasa penerbangan awam Nepal beritahu helikopter membawa 4 penumpang warga Cina itu terputus hubungan dengan menara kawalan di Kathmandu 3 minit selepas berlepas. Nahas berlaku pada pukul 1.54 tengah hari waktu tempatan. Kedutaan Cina di Nepal mengesahkan bahawa 4 warga Cina terbunuh dalam kejadian itu. Situasi di Kota London terus tegang ia selepas lokasi tumpuan di kota itu menjadi medan himpunan ribuan penunjuk perasaan anti perkauman dan pro-Palestin. Pimpinan sebagai tindak balas terhadap kumpulan yang menimbulkan rusuhan awal minggu ini. Mereka membawa mesej keamanan dan menolak keganasan dan sikap perkauman yang dilakukan oleh kumpulan anti-imigran. Awal minggu ini, Britain menyaksikan gelombang rusuhan terburuk selepas protes anti pendatang menyasarkan warga Muslim. Ia berpunca daripada kejadian 3 kanak-kanak maut ditikam di Southport pada akhir bulan lalu yang kemudiannya dipersalahkan terhadap migran Muslim. Gara-gara penyebaran maklumat salah, sentimen anti pendatang dibangkitkan. Penunjuk perasaan turut bertempur dengan pasukan keselamatan dan bertindak merosakkan harta benda awam. Penunjuk perasaan anti perkauman bersatu bagi menolak sentimen kumpulan ganas itu. Di Bangladesh, pemenang hadiah Nobel Muhammad Yunus yang bakal menerajui kerajaan peralihan negara itu menggesa rakyat menjauhi keganasan. Beliau turut menggesa rakyat Bangladesh supaya bertenang dan kembali bersatu membangunkan semula negara. Beliau dan kerajaan sementara Bangladesh dijangka mengangkat sumpah esok. Muhammad Yunus telah dilantik oleh Presiden Muhammad Shahbuddin untuk menerajui kerajaan sementara negara itu. Keputusan membentuk kerajaan sementara dibuat berikutan perbincangan antara Shahbuddin, pemimpin pergerakan mahasiswa dan pemimpin tentera. Ia merupakan salah satu tuntutan utama pemimpin pelajar yang mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran yang mendorong Perdana Menteri Sheikh Hasina meletak jawatan dan meninggalkan negara itu. Ribut tropika Debbie melanda kali kedua di Florida, Amerika Syarikat. Setakat ini, 5 maut. Ribut Debbie membawa taburan hujan lebat dan angin kencang sehingga 85 km sejam ketika melanda South Carolina. Setakat petang tadi, Debbie dikesan bergerak menuju ke North Carolina. Ia dijangka tiba di Pennsylvania dan New York esok dan New England pada Sabtu nanti. Tahun 2024 mungkin diisytihar sebagai tahun paling panas dalam sejarah dunia. Ia memandangkan rekod suhu panas bulanan terus dicatat tinggi dan berturut-turut sejak Januari lalu. Menurut pemantau iklim Kesatuan Eropah, Copernicus Climate Change Service C3S, Julai lalu menjadi bulan kedua paling panas dalam sejarah sejak suhu mula dicatatkan pada tahun 1940. Walau bagaimanapun, suhu yang dicatatkan bulan lalu rendah sedikit berbanding Julai 2023. Namun antara Jun 2023 dan Jun 2024, suhu bulanan yang direkod melampaui rekod bagi tempoh setahun. Bulan lalu juga menyaksikan suhu purata global ialah 16.91 darjah Celsius, hanya 0.04 darjah Celsius di bawah Julai 2023. Sukan Olimpik Paris 2024
dengan misi memburu emas pertama negara. Segala aksi sepanjang Olimpik ini dibawakan laporan harian pagi 28 Julai hingga 11 Ogos 1 pagi. Laporan harian petang 27 Julai hingga 11 Ogos 3 petang. Laporan harian malam sepanjang 27 Julai hingga 10 Ogos 9 malam dan 11 Ogos 7 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Bersama RTM, penyiar rasmi. Olimpik Paris 2024, tempoh persiapan singkat tidak menghalang penerjun negara Nur Dabitah Sabri tampil menyinar apabila mara ke final acara terjun 3 meter papan anjal wanita. Beraksi dia... Ya Allah, lega. Sangat lega sebab halfway dia start turun. So, itulah nak yang penting untuk saya adalah macam mana saya boleh comeback. Kira saya boleh naik balik. Try to control saya punya mood, try to control saya punya nervous. Alhamdulillah. Bukan nak cakap tak nak mesti nak. Tapi, you know, the competition is very tight. Sangat tight. One mistake, pop. If you nak buat bagus, you nak get higher points, kena betul-betul perfect. Atlet kelahiran Ethiopia, Lamecha Girma gagal menamatkan final 3,000 meter larian berhalangan lelaki selepas terjatuh ketika saingan. Insiden berlaku ketika lutut pemegang rekod dunia itu terkena pada halangan pertama sekaligus menyebabkan beliau terjatuh dan kepalanya terkena track. Impak menyebabkan atlet berusia 23 tahun itu pengsan. Bagaimanapun, pemenang pingat gangsa di Tokyo 2020 kini dilaporkan semakin pulih. Pingat emas saingan dimenangi atlet Maghribi Al-Bakali dengan catatan masa 8 minit 6.05 saat. Sekian Dunia 10, RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi. Doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.